Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد. Alhamdulillah tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pertama sekali, marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan limpah kurnianya dapat sama-sama sekali lagi kita bertemu secara live pada petang ini. Mudah-mudahan pertemuan kita pada petang ini dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kalau diikutkan lepas Zuhur tadi kita ada live, tapi disebabkan saya ada kelas lain, saya terpaksa tukar live selepas Zuhur kepada live selepas Asar, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jadi mulai esok lepas Asar lah, kita live pagi sekali, petang sekali lepas Asar, dan malam sekali, insya-Allah. Kalau tak ada apa-apa, malam sekali lagi, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita live pada petang ini untuk menyambung kembali bacaan ataupun ulang kaji buku tajwid ini. Yang mana ada buku tajwid ni boleh buat keluar lah. Tengok muka surat 78. Muka surat 78 berkaitan dengan sifat huruf. Sifat huruf pada petang ini kita akan bincang berkaitan dengan sifat huruf izlaq. Kebalikannya ataupun pasangannya ataupun lawannya ialah ismat. Baik, dalam buku ni dia kata izlaq iaitu bersentuhan tepi lidah. Bersentuhan tepi lidah dan atau tepi bibir. Dan atau tepi bibir. Atau tu buanglah. Bersentuhan tepi lidah dan tepi bibir. Tu dalam kitab ni lah. Baik. Jadi dinamakan huruf izlaq. Jadi izlaq ni sifat yang lemah. Antara sifat yang lemah adalah izlaq, iaitulah bersentuhan tepi lidah dan tepi bibir. Dinamakan huruf izlaq kerana setengah huruf izlaq keluar daripada hujung lidah. Setengah daripada huruf izlaq tu keluar daripada hujung lidah. Jadi huruf izlaq yang bersifat dengan izlaq ni ada 6, iaitu huruf ba, fa, ra, mim, nun, lam. Ada 6 huruf yang bersifat dengan izlaq. Jadi setengah daripada huruf izlaq iaitu huruf lam, ra dan nun dan keluar daripada hujung lidah, dan setengahnya pula keluar daripada dua bibir mulut iaitu fa, ba, mim. Jadi 6 huruf lah. 3 keluar daripada hujung lidah dan 3 lagi keluar daripada bibir. Dan makna izlaq itu ialah dalam kitab yang lain ada menyebutkan makna izlaq itu ialah bersandar atas tepi lidah. Bersandar atas tepi lidah dan bibir ketika menyebut dengan hurufnya, kerana bahawa setengahnya itu keluar daripada tepi lidah dan setengahnya di tepi bibir mulut. Kalau di hujung lidah tu lah, hujung tepi lidah tu lah. Hujung ni tepi lidah, hujung tepi lidah keluar daripadanya 3 huruf, lam, ra dan nun. Maka di bibir pula, tepi bibir ataupun di bibir 3 huruf, ba, fa, mim. Baik. Jadi kitab yang lain pula dia kata izlaq bermaksud menyebut huruf izlaq tersebut dengan mudah, dengan lancar, kerana sebahagian hurufnya keluar daripada hujung lidah. Sebab sebahagian daripada huruf izlaq itu keluar daripada hujung lidah. Jadi bila kita nak sebut dia jadi mudah sebab dia duduk di hujung. Hampir kepada bibir. Jadi mudah nak sebut.
Apa dia? Huruf lam, ra, nun. Contoh kita sebut lam. La, la, li, lu, al. Mudah tak nak sebut? Mudah. Sebab dia hujung lidah. Huruf lingkungan hujung lidah. Kemudian huruf ra, ri, ru, ar, ir, ur. Mudah dah nak sebut? Mudah sebut. Lancar sebut kerana dia huruf lingkungan hujung lidah. Huruf nun, na, ni, nu, an, in, un. Juga huruf yang mudah disebut. Sebab lancar kerana dia huruf lingkungan hujung lidah. Dan sebahagian daripada huruf izlaq itu keluar daripada dua bibir, iaitu ba, fa, mim. Cuba sebut huruf ba. Ba, bi, bu, ab, ib, ub. Mudah tak nak sebut? Mudah kerana dia huruf lingkungan bibir, jadi mudah nak sebut. Kemudian huruf apa? Huruf fa. Fa, fi, fu, f, if, uf. Mudah ataupun susah nak sebut? Mudah kerana huruf itu berada di lingkungan bibir. Dan satu lagi mim. Mim juga huruf lingkungan bibir. Ma, mi, mu, am, im, Mudah tak nak sebut? Mudah. Sebab huruf itu keluar dia melalui bibir. Jadi kesimpulannya, huruf yang bersifat dengan izlaq ini adalah huruf yang mudah disebut, huruf yang lancar disebut. Sebab itulah dipanggil dengan sifat izlaq, iaitu kelancaran huruf-huruf. Kerana huruf tersebut sebahagian berada di hujung lidah dan sebahagian berada di kawasan bibir. Jadi bila nak baca dah tu, bila nak sebut tu, jadi mudah. Ba, bi, bu, fa, fi, fu, ma, mi, mu, la, li, lu, na, ni, nu, ra, ri, ru. Jadi nak sebut tu mudah. Sebab itulah dinamakan izlaq. Iaitu huruf yang lancar, huruf yang mudah untuk disebut. Baik. Kemudian lawannya adalah lawan sifat izlaq. Lawan sifat izlaq adalah isma'. Lawan bagi sifat huruf izlaq adalah isma'. Kalau izlaq itu huruf yang lancar disebut, huruf yang mudah untuk dibaca disebut, maka lawannya adalah isma'. Isma' itu adalah huruf yang sukar. Huruf yang sukar disebut, huruf yang tidak mudah, susah nak sebut. Jadi hurufnya ada berapa? 2, 4, 6. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23. Ada 23 huruf yang bersifat dengan isma'. Isma' ni dia kata apa? Menahan sahaja atau mengawal agar lidah tidak terangkat ke atas. Itu dalam buku ni lah. Baik, dalam kitab yang lain dia kata isma' bermaksud tertegah. Isma' tu bermaksud tertegah daripada bersegera keluar huruf ketika melafazkannya. Maknanya huruf-huruf yang bersifat dengan isma' itu, bila kita nak sebut dia tu, dia susah sikit, dia tak bersegera, dia tak cepat untuk kita nak sebut dia tu. Tu. Jadi isma' ni sifat dia kuat. Kalau izlaq sifat lemah. Baik. Kesimpulannya, huruf yang bersifat dengan izlaq adalah huruf yang mudah disebut, lancar disebut, iaitu huruf ba, fa, ra, mim, nun dan lam. Jadi 6 huruf itu adalah huruf yang lancar, yang mudah untuk disebut. Kerana setengah ataupun sebahagian daripada huruf izlaq itu keluarnya di hujung lidah. Lam, nun dengan ra. Dan setengahnya keluar daripada bibir, iaitu huruf ba, fa dan mim. Kemudian huruf yang bersifat dengan isma', dia tertegah daripada bersegera. Maksudnya sukar untuk menyebut, susah sikit untuk melafazkannya kerana dia jauh daripada bibir, jauh daripada hujung lidah. Contohnya hamzah. Hamzah di sini, hamzah di pangkal, jadi dia tertegah untuk bersegera keluar. Lambat sikit lah, pasal di sini dia jauh daripada bibir. Jauh daripada bibir, jadi nak keluar tu susah. Dia lambat sikit nak keluar tu. Bukan dia tak boleh sebut, boleh, tapi dia tertegah untuk bersegera keluar pasal dia jauh makhraj dah. Lagi satu huruf ha simpul.
juga di sini. Jadi nak keluar tu lambat sikit. Bukan tak keluar tapi lambat sikit. Sebab itulah dinamakan ismaq, tertegah untuk bersegera keluar. Dad, bahagian tepi lidah, nak keluar ke mulut lambat juga. Bahagian tepi lidah nak kena dempelkan ke gigi geraham atas kanan atau kiri. Jadi nak keluar tu susah sikit lah, sebab nak kena dempel dulu tepi lidah tu. Huruf ain tengah ni, tengah hangkung. Nak keluar tu susah. Lambat sikit. Ya tengah lidah. Nak keluar tu pun lambat juga pasal dia duduk tengah. Kalau duduk ujung ni mudah keluar. Huruf ta hujung lidah. Atas ni. Hujung lidah tekan belakang, gigi kaki atas. Susah juga. Huruf qaf, pangkal lidah pun sama juga. Kha, hujung halkum, nak keluar susah sikit. Sebab itulah dinamakan sifat ismaq, tertegah untuk bersegera keluar. Baik, jadi kesimpulannya, izlaq adalah sifat huruf-huruf yang mudah untuk bersegera bertutur. Mudah untuk kita bertutur kerana huruf itu ringan. Manakala huruf yang bersifat izlaq itu sukar, susah sikit untuk melafazkannya kerana dia jauh sikit makhraj dia daripada hujung lidah dan bibir. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, jadi itulah sedikit secara ringkas penerangan ataupun ulang kaji muzakarah berkaitan dengan sifat huruf izlaq dan ismaq, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan sekalian, insya-Allah pada besok hari selepas asar, insya-Allah kita akan bertemu sekali lagi dalam perbincangan sifat huruf yang seterusnya, iaitu sifat huruf yang tunggal iaitu ada berapa? 2, 4, 6, 7. Ada 7 sifat huruf yang tunggal yang tidak ada pasangan. Untuk sifat huruf yang ada pasangan, yang ada lawan, dah pun selesai petang ni, iaitu sifat yang terakhir izlaq, lawannya adalah ismaq, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan sekalian, yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala dan yang kurang itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.